Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Saudara Pengerusi, yang dihormati Datin Sri Wan Azizah, Presiden Parti Keadilan Rakyat, yang berhormat Anthony Loke, pemimpin DAP, yang amat berhormat Tan Sri Khalid Ibrahim, Menteri Besar Negeri Selangor, yang dihormati ahli-ahli panel daripada semua cawangan pasukan keselamatan, tentera dan polis, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor selaku tuan rumah, seluruh pimpinan Pakatan Rakyat, saudara-saudari yang dihormati dan dikasihi sekalian. Biarlah saya mengulas secara khusus berkait dengan Lahad Datuk. Apa yang berlaku menunjukkan satu kesilapan yang besar oleh pihak politik dalam melaksanakan konsep pertahanan yang betul dan mengendalikan sosio-politik dan ekonomi di Sabah secara khusus dengan cara yang sebaik-baiknya. Bagi kita orang Islam, Allah Subhanahu Wa Taala telah menunjukkan satu konsep pertahanan di dalam Al-Quranul Karim, kitab mukjizat yang pernah diamalkan oleh pemerintahan Islam yang bertahan 1300 tahun lebih. Firman Allah Ta'ala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Yang bermaksud, dan bersedialah kamu apa-apa yang kamu mampu, yakni dengan ikhlas, daripada kekuatan, apa-apa saja kekuatan pertahanan mengikut zaman masing-masing. Contohnya di zaman itu, bala tentera berkuda untuk menggerunkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu. Yang kamu mengetahui dan yang kamu tidak ketahui, Allah mengetahuinya. Dan apa-apa yang kamu belanjakan daripada kebaikan khusus untuk pertahanan itu, dikurniakan ganjaran oleh Allah dalam keadaan kamu tidak dizalimi walaupun sedikit. Ayat ini menyatakan konsep pertahanan bukan sahaja melibatkan bala tentera, polis, anggota-anggota keselamatan, melibatkan pihak politik dan melibatkan rakyat seluruhnya, menyediakan perbelanjaan dengan ikhlas mengikut kemampuan. Sekiranya konsep ini dilaksanakan, bukan sahaja negara aman, menggerunkan musuh, walaupun kekuatan musuh itu berlipat kali ganda daripada kita.
Kita melihat betapa rapuhnya konsep pertahanan yang diamalkan. Sehingga bala tentera, polis menjadi mangsa, korban. Akibat kerapuhan dan kesilapan kalangan politik ini. Bagaimana salah seorang ahli panel menyebut, perisikan melibatkan tentera polis dan sepatutnya melibatkan rakyat. Bagaimana boleh bocor kalau melibatkan ini semua? Kebocoran berlaku menunjukkan satu rangkaian yang tidak sehat, dikendalikan oleh pihak politik. Bukan sahaja perbelanjaan yang tidak betul. Al-Quran mengatakan wa ma tunfiqu min khairin, apa-apa yang kamu belanjakan daripada kebaikan, duitnya halal, caranya halal, tidak ada unsur-unsur haram di dalam menyediakan pertahanan itu. Ini satu konsep yang sangat penting. Yang kedua, bagaimana tentera dan polis boleh menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sekiranya tidak ada jalan yang baik dengan rakyat. Rakyat dididik secara tidak bertanggungjawab, bermula daripada JKK sehingga sampai pada rakyat biasa. Mereka digalakkan dengan politik wang, politik rasuah, politik kebendaan, menjadikan mereka tidak ada roh dan tidak ada jiwa. Bukan sahaja tak ada roh, tak ada jiwa, menjadi rakyat yang tidak bertanggungjawab, yang boleh membocorkan keselamatan dan keamanan negara. Kita lihat sendiri, sepatutnya kita berpijak di atas negara yang kukuh melalui sosio-ekonomi dan politik, dengan hasil yang banyak dan sumber tenaga manusia yang sebaik-baiknya. Tidak dinafikan kita adalah penduduk serantau, satu kaum dan satu bangsa, bukan satu agama. Di antara Sabah, Solo dan Mindanao, bagaimana boleh berlaku perkara ini? Bukan hubungan satu keluarga, sepupu di sana, sepupu di sini, datuk di sana, cucu di sini, pak saudara di sana, anak saudara di sini. Bagaimana hal ini boleh berlaku? Menunjukkan di sana ada perkara yang tidak kena, yang dilakukan oleh pihak kerajaan dalam mengendalikan urusan ini. Tidak dinafikan kita dipisahkan oleh sempadan yang diwujudkan oleh penjajah dahulu, yang membagi-bagikan rantau ini di antara British, Belanda, Spanyol dan Amerika kemudiannya. Tak dinafikan. Sepatutnya penubuhan ASEAN menjadi satu mekanisme yang sebaik-baiknya untuk menjalankan hubungan yang tidak memungkinkan berlaku hal yang seperti ini. Mengapa sempadan Kelantan, Kedah dan Thailand tidak berlaku? Mengapa sempadan Selangor, Perak dan Sumatera tidak berlaku? Mengapa boleh berlaku di Sabah? Kita menyadari bagaimana sejarah yang usang, yang tak boleh diselesaikan oleh kerajaan. British dan Spanyol, Amerika yang menakluk rantau ini, melakukan satu penipuan yang jelas dan nyata dengan perjanjian yang bohong. Bayaran sewa antara Sultan Sulu dengan British, kononnya Sabah, sultannya duduk di Solo, tanah Sabahnya ada rakyat Sabah, sultannya tak ada negara, tak ada kerajaan. Kita masih lagi iktiraf sebagai negara dan kerajaan, masih bayar. Bagaimana boleh berlaku Sabah dan Sarawak ditubuhkan melalui referendum bangsa-bangsa bersatu?
bagi menubuhkan Malaysia setelah mendapat bantuan daripada Filipina tahun 63. Satu pungutan suara diadakan sehingga terpaksa ditangguhkan perisytiharan kepada pertengahan bulan September. Penaguhan ini dilakukan setelah pungutan suara diadakan berpihak kepada menubuhkan Malaysia, bermakna seluruh anggota bangsa-bangsa bersatu termasuk Filipina dan Indonesia mengiktiraf Sabah Sarawak adalah sebahagian daripada Malaysia. Mengapa tapak ini tak dibina dengan kukuh, dengan kuat? Tak dibina dengan kukuh, tak dimanfaatkan ASEAN. Mereka memikirkan untuk berebut balau, berebut hasil bumi daripada menyelesaikan masalah masyarakat yang ada di Sabah. Ini yang sebenarnya. Tanpa dinepakan ada peraturan, ada pelarian yang berlaku kerana krisis politik yang berlaku di selatan Filipina. Dalam mengendalikan krisis politik antara sempadan ini, Al-Quran mengatakan, ayat Quran, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Jika sekiranya seorang musyrikin yang dizalimi di negara dia datang ke negeri dia sebagai pelarian, hendaklah pendengarkan kepadanya kalam Allah, kemudian hantar di tempat yang aman. Al-Quran mengajar supaya pelarian ini diberi keamanan, diberi jaminan, dijaga dengan baik, bukan dijaga sambil lewa, bukan dijadikan alat-alat politik untuk mengundi pilihan raya. Beri IC, beri tanah sementara, penduduk dan pelarian sama-sama hidup dalam keadaan sosial yang tidak baik. Lebih 50 tahun mencapai kemerdekaan, masih duduk di rumah-rumah air. Tanah begitu luas yang ada di Sabah. Mengapa tak disediakan penemuan yang sebaik-baiknya? Yang mencetuskan ialah kerana kerajaan zalim. Kerajaan tidak mengendalikan urusan yang baik dengan rakyat. Bagaimana rakyat boleh memberi kasih sayang yang sepatutnya kepada kerajaan yang sebenar? Menunjukkan kita silap memilih kerajaan selama ini. Silap memilih siapa yang memerintah kita, yang menguasai kita. Memilih orang yang tidak menunaikan amanah. Lebih dahsyat amanat Tuan Mahathir. Amanat Tuan Mahathir mengatakan lebih baik berkawan dengan syaitan yang dikenali daripada mereka yang kita tak kenal. Ini kerana kita menganggap amanat ni secara yang negatif. Kita terima secara positif. Amanat menunjukkan bahawa kita perlu menolak UMNO dan Barisan Nasional. Allah mengajar di dalam Quran, iblis ketua syaitan menipu Nabi Adam alaihi salam. Allah Ta'ala berfirman, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun. Wahai anak Adam, adakah kamu tidak ingat kamu telah memberi janji bahawa kamu tidak boleh mengabdikan diri kepada syaitan? Syaitan adalah musuh yang nyata kepada kamu. Abdikan diri kepadaku, inilah jalan yang betul. Syaitan ini telah menyesatkan manusia-manusia yang ramai. Adakah kamu tidak menggunakan akal dengan sebaik-baiknya? Allah mengesahkan iblis menggoda Nabi Adam alaihi salam. Hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adakah suka wahai Adam, aku nak tunjukkan kepada kamu yang boleh mengekalkan umur kamu sampai bila-bila, dan kamu memerintah kerajaan selama-lamanya. Memerintah kerajaan selama-lamanya. Iblis, kepala syaitan, menggoda Nabi Adam untuk memerintah selama-lamanya dan tidak mati. Inilah
yang dianut oleh pemimpin Barisan Nasional pada hari ini. Mahu memerintah selama-lamanya. Mahu menganggap dirinya tidak salah, menganggap dirinya tidak lemah, menganggap dirinya maha suci daripada segala kekurangan. Islam mengajar kita manusia mesti mengaku kelemahan-kelemahan kita. Dalam konsep demokrasi yang baik yang diamalkan di seluruh negara dunia, parti-parti yang memerintah, pemimpin yang memerintah sedar diri boleh buat silap, sanggup dihukum oleh rakyat, sanggup mengundur diri, betulkan diri semula. Semua negara yang mengamalkan demokrasi, pemimpin memerintah negara kita pada hari ini merasakan mereka maha suci daripada segala kekurangan. Tak ada kelemahan langsung. Mereka layak memerintah seumur hidup. Bahkan bercakap, kalau sekiranya Pakatan Rakyat kalah akan berlaku huru-hara. Kena baca terbalik. Sekiranya mereka kalah, mereka nak buat huru-hara. Itu yang sebenarnya. Kita yakin mereka tak boleh buat huru-hara. Kalau kita merintah, polis, tentera bersama dengan kita, nak buat huru-hara macam mana? Mari kita tanam keyakinan ini. Dan kita telah mewujudkan satu jalinan yang kukuh dalam Pakatan Rakyat yang telah berjaya memecahkan pemisahan kaum yang menjadi punca 13 Mei yang diwujudkan oleh Barisan Nasional. Apabila Barisan Nasional salah langkah di atas nama perkauman, menyalahgunakan perkauman, menipu kaum sendiri, apabila kawasan-kawasan MCA, gerakan MIC dikalahkan oleh DAP, maka UMNO sanggup memberi kursi-kursi majoriti Melayu kepada MCA, gerakan dan MIC. Ini yang berlaku. UMNO menyelamatkan MCA, MIC dan gerakan di kawasan majoriti Melayu. Mereka tak boleh bertahan di kawasan majoriti kaum Cina dan yang ada campuran kaum India. Mereka bercakap pasal kaum. Berlepas bertanding di kawasan ini, orang-orang UMNO mengundi MCA juga, mengundi MIC. Tapi kita telah berjaya memecahkan pemisahan kaum. Apabila orang-orang Cina DAP, menolak gerakan MCA, mengundi calon-calon PAS dan Pakatan Rakyat. Dan apabila orang-orang Melayu di kawasan Cina menolak MCA, gerakan dan MIC, memilih DAP. Ini satu kejayaan 2008. Apa yang menarik, kita kena sedar, kalau campur semua kerusi ini, kita dapati banyak kursi-kursi Melayu diambil balik kerana kerjasama Pakatan Rakyat. Ini sebenarnya berlaku. Kita mesti membaca politik yang bijak, dan inilah yang menjamin keselamatan negara dan keamanan negara. Mewujudkan perpaduan, memecahkan benteng perkauman. Ini yang mewujudkan keamanan dan keselamatan negara. Kita yakin dan percaya kejayaan kita di Kelantan, di Kedah, di Selangor, di Pulau Pinang, pernah di Perak, pernah di Terengganu kita merintah. Kita telah berjaya memilih kerajaan yang bersih, yang tidak menipu rakyat, yang tidak menyalahgunakan duit negara, yang mengendalikan hasil negeri dengan sebaik-baik. Ini adalah suatu jaminan yang sepatutnya diberi kepercayaan oleh seluruh rakyat untuk menolak Barisan Nasional. Mesej inilah yang boleh disampaikan kepada seluruh rakyat. Kita yakin percaya, sekiranya mesej ini dipahami oleh rakyat, bukan saja kita dapat membuat perubahan daripada Barisan Nasional kepada Pakatan Rakyat, bahkan kita dapat memberi jaminan peristiwa Lahad Datu tidak berlaku, kerana duit tidak hilang, alat-alat ketenteraan tidak akan berlaku penipuan, polis dan tentera akan dapat menjalankan tugas mereka dengan ikhlas dan dengan sebaik-baiknya. Kita yakin dan percaya. Marilah selepas ini kita balik ke tempat masing-masing, teruskan kerja kita, sampaikan mesej
kepada mereka yang tidak hadir, supaya mereka bersama dengan kita. Kita yakin dan percaya Allah Ta'ala mengajar tidak ada kerajaan yang kekal, termasuk kerajaan Barisan Nasional. Siapa yang mengambil alih, kitalah insya-Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.